Hari ini kita akan tengok sebahagian pihak umat Islam. Kebelakangan ni kita tengok ada kecenderungan mewujudkan pendekatan hulu dan melampau terhadap Nabi SAW. Sehingga diketengahkan sekarang ini pandangan yang mengatakan selawat ke atas Nabi SAW itu tidak perlu kepada ikhlas dan boleh riak. Cuba tuan-tuan tengok. Kita tengok dalam internet, sekarang ni semua orang guna internet. Ada orang-orang agama, belajar agama ataupun pelajar agama yang boleh bagi tahu berselawat ke atas Nabi lebih mulia daripada istighfar. Ini antara satu perkara yang berlaku disebabkan tak ada keseimbangan. Sepatutnya perlu seimbang. Kalau kita nak ajak masyarakat untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, dalam masa yang sama kena perhatikan, kena terangkan kepada masyarakat selain daripada itu banyak lagi zikir-zikir yang juga disyariatkan, juga afdal di dalam Islam. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan zikir yang paling afdal secara mutlak, secara itlaq, iaitulah zikir baca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i sering sebut sebegitu, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Tiba-tiba hari ini ada orang mendakwa mazhab Syafi'i sayang kepada Nabi, membuat tindakan dan kenyataan seolah-olah zikir yang paling afdal sekali adalah selawat ke atas Nabi SAW. Sedangkan di dalam Al-Quran sebut ahli syurga itu wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Kita sebenarnya perlu kepada ilmu, penjelasan dengan cara yang benar, di mana selawat itu, di mana kedudukan dia, istighfar di mana kedudukan dia, itu sepatutnya. Tetapi apabila ada golongan yang membawa pendekatan ekstrim dalam memuliakan Nabi, timbul masalah-masalah yang seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan supaya perkara ini kalau datang kemudian tuan-tuan boleh tanggapi perkara itu, iaitulah isu selawat tidak perlu kepada niat, tidak perlu kepada ikhlas, boleh riak dan seumpamanya. Perkataan-perkataan ini kita tidak nafikan, ada dinyatakan oleh beberapa fuqaha, kita tidak nafikan. Dengan kita memuliakan antara fuqaha yang ada sebut perkara ini, iaitu Al-Qalyubi di dalam hasyiah dia ada sebut selawat ke atas Nabi SAW boleh dilakukan sekalipun riak. Disebut, kita tidak nafikan kemuliaan Al-Qalyubi, ilmu dia kita tidak nafikan. Akan tetapi ulama fuqaha yang ada bukanlah Al-Qalyubi seorang saja. Ada para ulama yang lain, ada fuqaha yang lain, kesemua mereka membantah pandangan itu dan mereka membuktikan dengan alasan-alasan yang kuat. Antaranya selawat dengan tahlil, kalimah tauhid la ilaha illallah. Mana lebih utama? Mustahil untuk kita kata selawat. Mustahil. Kerana seseorang tidak akan masuk ke dalam Islam dengan selawat. Tak akan masuk Islam dengan kalimah selawat. Seseorang masuk ke dalam Islam dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, itu masuk Islam. Kalimah la ilaha illallah jika diucapkan secara nifaq, berpura-pura, apakah Islam dia diterima di sisi Allah? Tak diterima. Bukti tak diterima wujudnya golongan munafik disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Bagaimana kalimah yang lebih mulia daripada selawat memerlukan niat yang betul, tiba-tiba selawat tak perlu kepada niat yang betul? Mustahil. Mustahil perkara itu berlaku. Bahkan selawat, walaupun selawat itu bermakna kita minta daripada Allah agar mengurniakan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, berdasarkan satu pandangan ulama, perkara itu tentu memerlukan keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan perkara itu kerana mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pandangan yang mengatakan berselawat tidak perlu pada niat dan boleh dilakukan dengan niat riak, pandangan itu ditolak oleh ramai di kalangan para ulama, termasuk ulama-ulama sufi sekali. Termasuk ulama-ulama sufi, dan banyak perkataan-perkataan mereka yang menolak dakwaan-dakwaan yang mengatakan selawat tidak memerlukan kepada niat. Jadi tuan-tuan sekalian, dua perkara yang saya sebut di awal ini, perkara yang perlu kita perhatikan, iaitulah nasihat sesama orang Islam, sesama umat Islam, laksanakan nasihat. Nasihat dalam arti kata kita nakkan kebaikan kepada diri kita, kita nakkan kebaikan kepada orang lain seperti mana kita nak kebaikan untuk diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penyampaian dakwah perlu disampaikan secara
seimbang. Sebut tentang azab, sebut juga tentang nikmat. Sebut tentang selawat ke atas Nabi, sebut juga zikir-zikir kepada Allah yang lebih banyak diajarkan oleh Nabi SAW. Lebih banyak berbanding selawat. Bukan nak kata selawat tak boleh, boleh, tak ada masalah. Tetapi penjelasan tu bagaimana. Jangan sehingga sampai ke satu tahap seolah-olah zikir tu hanya satu sahaja, iaitulah selawat ke atas Nabi SAW. Jangan sampai jadi begitu.